Pada pagi ini saya ingin membicarakan satu tajuk yang mungkin kita selalu dengar tajuk ni. Kalau dengar pun tak apa, kan? Benda yang baik ni kita kena ulang selalu. Macam pepatah sebut, dia kata iza karrara qarrara. Apabila diulang berkali-kali, dia akan lekat. Iaitu berkenaan dengan kematian, mati. Sebagaimana ayat yang saya baca mukaddimah tadi, setiap yang bernyawa itu mati. Ada setengah orang kata ustaz, saya tak nak mati. Boleh tak nak mati, syarat dengan hidup. Kita ni pasal hidup, sebab tu kita kena mati. Kalau tak nak mati, jangan hidup. Tu ya. Apabila kita ni hidup, wajib kita ini akan mati. Setiap yang bernyawa itu akan mati. Mati ini satu perkara yang memang kita tak berapa nak ingat sangat. Macam saya sebut dalam kuliah yang lalu lah, bab-bab akhirat, bab-bab mati ni jarang orang duduk teringat. Saya ni pun duduk teringat bab mati ni apabila duduk baca bab-bab macam ni. Sat lagi keluar, sat lagi tukar gear 3, lupa dah bab mati ni. Duduk dalam majlis macam ni, kita bagi ketawa kat orang, kita terang kat orang, teringatlah mati sikit. Oleh itulah setiap yang bernyawa itu akan mati. Maka mati ni satu perkara yang Nabi SAW menyebut dalam hadis dia. Kerana mati ni, ingat mati ni tanda orang cerdik. Bagi ahli dunia pula, bagi orang-orang yang duk fikir bab dunia ni, dia kata apalah ustaz ni cakap bab mati manjang, bila ekonomi nak berkembang. Tak cerdik lah ustaz ni, asyik-asyik cakap bab mati, asyik-asyik bab mati, asyik-asyik bab mati. Tak ada bab hidup. Sedangkan Nabi sebut, orang yang mengingat mati ni sebenarnya dia adalah merupakan tanda orang yang cerdik. Sebagaimana Nabi SAW menyebut an Abi Ya'la Shaddad Ibn Al-Aus an-Nabi SAW qala al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmizi. Yang bermaksud orang yang cerdik ini ialah orang yang sentiasa membuat pertimbangan diri dia. Dan beramal bagi persiapan selepas mati. Dan orang yang lemah ialah orang yang mengikut nafsunya serta berangan-angan kosong terhadap Allah. Baik, ini Nabi sebut berkenaan dengan orang yang cerdik ni, dia sentiasa membuat pertimbangan diri dia tu, nak fikir berkenaan dengan selepas daripada mati. Wa amila lima ba'dal maut,
Yang ibu-ibu, kakak-kakak semua pakat mai kuliah hari ni pasal duk fikir lepas ni untuk lepas mati. Kalau kita duk fikir bab hidup, kita tak mai. Saya hari ni pun mai kuliah hari ni pun pasal duk fikir nak beramal dengan persiapan amalan kita itu untuk lepas mati. Kita beri tazkirah kuliah selain daripada untuk ingatkan puan-puan boleh pahala apa yang saya bagi sikit sepatah dua nanti. Tuan-tuan beramal, ibu-ibu beramal. Apa yang ibu-ibu beramal ini, tuan-tuan beramal ni, saya boleh pahala. Macam orang main direct selling lah kan. Orang main direct selling kan. Yang atas tu kepala tu, dia duduk latih orang bawah tu. Bila dah stabil, dia duduk saja ya. Tiap bulan dia dapat dia punya, orang kata, keuntungan dia. Ni sama juga. Apabila kita mengajak kepada orang, beritahu kepada orang bab berkenaan dengan agama dan sebagainya, orang beramal. Kerana Nabi sebut, dia kata man dalla al khairi kafa'ili. Siapa yang tunjuk jalan kebaikan kepada orang lain, pahala dia dapat sama macam dia buat. Bila kita dapat? Lepas mati nanti. Dia tak dapat lah ni. Dia tak dapat sekarang ni. Kalau dapatlah ni, katakan kita buat amalan hari ni, dapatlah. Nampak duk tengok terbeliak je mata tu kan. Dewan Ustaz Syarqawi kena buat 12 tingkat baru muat. Pakat bila mai tu nampak tu dia syurga ni, nampak pahala kan. Benda tak nampak, bukan kita nampak. Benda kita tak nampak. Bila kita nampak, dapat bila? Lepas mati. Sebab tu kita beramal ini ialah beramal untuk mati, beramal untuk bekalan mati. Kita kena fikir ialah apa kita nak bawa bekalan nak mati besok. Ni dia kata orang cerdik ni. Pasal mati ni, takut pun mati, berani pun mati, kaya pun mati, miskin pun mati. Sebab tu kalau nyawa ada 2, 3 kat farmasi, orang kaya yang hidup, orang miskin, betul mati, aku miskin, tak boleh beli nyawa. Tak nyawa satu ya. Orang kaya pun satu, orang miskin pun satu. Menteri pun mati, orang biasa pun mati. Orang jahil pun mati, orang alim pun mati. Sini katakan orang yang cerdik ini wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal, iaitu amalan dia untuk dibekal pada hari kiamat nanti. Dan wal ajizu, orang yang dikata lemah, bodoh ni siapa dia? Orang yang ikut diri dia, ikut nafsu dia, dan dia berangan-angan kosong terhadap Allah. Itu orang bodoh. Duduk saja mayang dak, aku nak masuk syurga, mayang haram dak kan? Betul hang masuk syurga tak apa. Aku nak masuk syurga, semayang dak. Duk berangan Tuhan. Tak apa, Tuhan ni innallaha ghafurur rahim. Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tak semayang tak apa. Tak semayang tengok masuk. Itu orang yang lemah, orang yang bodoh. Dia ikut nafsu dia, kemudian duk berangan Tuhan nak beri habuan kat dia. Atas dunia ni mana ada benda free tuan-tuan? Mana ada benda free atas dunia? Nak masuk tandas pun kena bayar. Tu tandas kan, 10 sen, 50 sen, RM1 pun ada. Itu yang kita katakan sebagai apa yang kita sebut bab berkenaan dengan mati. Mati ini Allah Ta'ala telah tentukan kita. Siapa pun tak tahu.
bila kita mati. Ajal ni ketentuan Allah Ta'ala sejak daripada azali lagi. Allah Ta'ala menentukan kepada kita rezeki bersama-sama dengan ajal. Sebab tu selagi kita boleh ada makan minum, boleh duk telan masuk perut ni, umur kita ada lagi. Kalau orang kata ayak setitik drip pun tak boleh masuk dah, doktor kata bawa balik lah. Buah apple sejurai banyak ni pun tak boleh masuk dah tu. Rezeki kita sekat tu ya. Selagi rezeki kita tak sempurna, Allah Ta'ala tak angkat ajal kita, tak ambil ajal kita, tak ambil nyawa kita. Rezeki itu bersama-sama dengan ajal. Betul kadang-kadang rumah saya duduk gorong saya, dia kata apalah tabang, dia sakit-sakit sikit kan, lalu makan lagi lambat mati dia. Maknanya kalau duduk demam boleh makan nasi 3 pinggan lagi kak, okey lah tu. Boleh lah kan. Tapi kalau buah pun sejurai besar ni pun tak boleh duduk telan, boleh panggil nak beranak lah tu. Boleh panggil nak beranak. Tu pasal kita nama tu. Sebab tu rezeki Tuhan bagi. Jangan duk bimbang pada rezeki ni. Rezeki ni ada. Saya kadang-kadang tengok saya duduk dalam masyarakat tengok anak-anak duk berkeliaran tangan. Boleh tanya siapa dia tu? Tahu ustaz. Pak duk jail, anak mak pergi kerja, malam duk cari rezeki anak. Tapi tuan-tuan, anak dia lapang tak mati? Tak mati. Tak mati. Lepas tu kita pun tengok jadi kesian. Tuhan lontakkan perasaan kat kita main anak, main makan sini. Kadang-kadang jiran pula bagi makan. Tak mati insya-Allah. Tak mati. Dia kematian itu ialah dia beserta dengan ajal tadi. Tak mati budak ni, tak mati. Pasal rezeki kita jadi manusia kesian. Tengok budak memang main kedai main barang makan. Kita kedai makan. Pasal apa? Memang itu. Tu kata tak mati budak insya-Allah, tak mati. Dia tak mati. Sebab itu ini kita katakan tadi ialah berkenaan dengan mati tadi. Macam mana cara untuk kita nak supaya kita ni sentiasa ingat kepada mati? Ingat kepada mati ni. Yang pertama, kita anggap dunia ini ibarat musafir. Kita ni musafir. Wawasan kita ni ialah wawasan ke akhirat. Tempat akhir, noktah stesen kita ni ialah akhirat. Sebab tu Nabi sebut, dia kata kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil, dia kata, atau kama qala. Jadilah dunia ini seperti mana gharib, orang yang dagang, aw 'abirus sabil, ataupun orang yang musafir. Kita ni duduk musafir. Dunia ni kita anggap ibarat kita permusafiran. Ada yang kita musafir perjalanan kita sampai 80 tahun, ada yang 70 tahun, ada 60 tahun, ada 50 tahun, ada 30 tahun musafir. Kamu anggap kamu ni, kita ni kena anggap kita ni akan mati. Akan mati. Buatlah perubatan hebat macam mana sekalipun, dia mati. Ada setengah orang tu dia tak sakit apa, sakit nak mati, mati. Cimanih tak ada, darah tinggi tak ada, kolesterol tak ada, apa benda tak ada, dia meninggal, mati lah. Tinggal mati. Masa dia tak lalu makan. Saya ingat arwah mak saya, tak sakit apa. Umur 80 tahun meninggal. 80 tahun dia meninggal. Tak ada apa, dia badan sihat. Badan sihat. Cimanih tak ada, tapi dia buat ayak, seorang tak boleh minum ayak ni. Manis. Tapi tak ada cimanih. Tak ada cimanih, ayak dia. Apa?
Sihatlah badan. Tak ada lah kata jantung tak ada, apa benda tak ada. Orang kata meninggal orang tu kata dia meninggal mati lah. Nak mati tak ada ubat dah. Tak ada ubat. Tapi mak saya ni pantang. Dia pantang makan. Badan dia tahan. Dia air tak minum. Dia kata air ni jahat. Apa? Kalau mi laksa ni lepas beranak setahun baru boleh makan. Setahun. Kita zaman hari ni tak ada 2-3 hari vitamin ustaz, tak makan vitamin. Makan. Lepas tu kita tengok mai ketua dah meredak, sakit urat semua. Dia jaga makan. Itulah. Saya nak ceritanya tentang mati ni tak lagi apa. Tuan kata sakit ni lagi mati lah. Sakit mati tak lagi apa. Macam tak lalu makan tu tak mana tu apa menyebabkan dia meninggal. Dia apabila dah tentukan begitu, inilah kita katakan yang kita sebut dunia ini ibarat musafir. Musafir dunia. Musafir. Dan yang keduanya ialah cara kita nak mengingat kepada kematian ni, kita jangan tangguh urusan amal kita. Urusan amal baik ini jangan tangguh. Jangan kita tangguh urusan nak buat baik. Jangan kita tangguh nak buat baik. Sebagaimana Nabi SAW sebut, dikata dalam riwayat daripada Bukhari, wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul, iza amsayta fala tantazir as-sabah wa iza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, iza amsayta, apabila petang, fala tantazir sabah, jangan kamu tunggu pagi. Wa iza asbahta fala tantazir masa, apabila kamu duduk pada waktu petang, waktu pagi, jangan kamu tangguh pula ke petang. Rebutlah peluang waktu sihat sebelum sakit kamu. Ini kita tengok bagaimana Nabi SAW peringatkan kepada kita berkenaan dengan hal yang berhubung kait dengan apa yang kita katakan, jangan tangguh kita punya amalan kita. Kita jangan tangguh amalan kita. Waktu kita, orang panggil apa, dia kata waktu kamu duduk pada waktu petang, jangan kamu tangguh pada waktu pagi. Maksud dia kita, orang panggil apa, insaf kita lah, aku ni nak taubat, sedang pada waktu tu petang. Jangan tunggu apa pagi esok ke. Tak. Selalu kita kena buat petang tu juga. Nak bertaubat ke, nak mula semayang ke, apa sebagainya, mula waktu tu. Jangan waktu pagi pula kamu nak tunggu pula waktu petang. Tak boleh gitu. Dalam arti kata yang lain, bila nak taubat ni, tak boleh ustaz, apa pencen tu. Ada setengah orang tu dia orang akhir balik 15 tahun, dia akhir balik 55 tahun. Tapi kira okey ke lah. Tu pun kalau dia boleh hidup 55 tahun, takut dia tak sempat nak hidup. Zaman hari ni kita nak mati ni mudah sangat. Mudah sangat. Kadang-kadang kita tengok dia mai dengan, na'udzubillah, kita naik kereta, kita tak langgar orang, orang langgar kita, itu cara mudah dah. Itu sebab itu kita katakan tadi, kita tak boleh. Dia kata jangan kamu tangguh perkara yang kamu nak buat ni tadi. Sebab dia, sebab waktu kata
petang, jangan kamu tunggu ketika pagi kamu. Tak boleh kita duk tunggu pada waktu nak tunggu pagi, nak tunggu waktu kita nak buat, waktu kita dah pencin sebagainya. Tak boleh. Dia bila sedap-sedap tu, ya Allah, kita buat selalu apa yang perlu kita lakukan. Dan dia kata pula, wa khuz min sihhatika li maradika. Sihat ni sebelum mai sakit. Saya hari ni pun duk boleh datang kuliah ni waktu kita sihat. Satu ketika nanti kita tak boleh mai dah. Kita ni umur makin tak larat. Saya dulu umur waktu muda-muda dulu, macam umur masa Syarqawi ni, kalau sekat driver kereta tu boleh lagi ceramah pukul 12 malam, lepas tu 3 jam balik ni. Lah ni tak boleh dah ustaz. Lah ni bawa orang panggil lepas pukul 12 malam bawa kereta setengah jam dah balik lah. Umur, waktu umur. Kekuatan kita tak sama macam waktu tu. Itu lumrah biasa kepada kita sebagai manusia. Sebab itulah waktu kita sihat ini, kita rebut peluang. Waktu wa khuz min sihhatika, rebut pada waktu sihat kamu itu ialah lima radika, sebelum mainnya pada waktu sakit nanti. Sebab apa waktu sihat ni kita kena buat malam ni, macam kita duk main ni, kuliah-kuliah pada waktu sihat ni. Sebab satu ketika nanti kita tak boleh mari dah. Bukan tak mau mari, sakit. Tapi apa kelebihan yang Nabi SAW menyebut? Dia kata, iza mardal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Nabi kata, au kama qala, apabila seorang hamba itu sakit ataupun hamba itu musafir, ditulis baginya pahala macam mana dia beramal waktu sihat dan juga waktu dia musafir. Sekarang ni kita mari, katakan ada kuliah setiap kali Ahad Jumaat sini kita mari, tak pernah miss kita katakan, sihat je kita main. Tiba satu ketika nanti kita tak main, tuan-tuan, Tuhan bagi pahala kat kita juga macam kita main. Ni kelebihan dia. Sebab itulah waktu kita sihat ni kena buat. Jangan waktu nak Allah Ustaz, pasal nak main surau masjid, waktu sihat nak haram tak main kan? Allah teringin sangat nak main kuliah Ustaz Syarqawi, waktu dia sihat dia tak main, payah dia lah kan? Dan kan waktu kita sihat ni kita kena main. Sebab apabila kita mari waktu sihat, insya-Allah apabila kita sakit nanti pun Tuhan akan anugerahkan juga pahala kepada kita. Tuhan berikan pahala kepada kita macam mana waktu kita sihat. Ataupun waktu dia kata tadi, iza mardal abd au safara, ataupun seorang tu musafir macam kita. Bila musafir ni kita payah kadang-kadang, sebab tu musafir disunatkan kepada kita apa? Boleh kita buat jamak qasar. Dia tahu kita banyak urusan, kita buat benar-benar wajib saja. Tapi ketika kita bermukim macam ni, kita tak musafir, kita banyak baca Quran, kita berzikir sebagainya, tiba-tiba waktu kita musafir tu kita kurang sikit, insya-Allah pahalanya dapat macam kita duduk bermukim. Macam kita bermukim. Ini pentingnya waktu kita sihat, kita ambil peluang tu. Ambil peluang untuk kita menjadi orang yang sentiasa beramal, dengan harapan kita waktu kita sakit nanti Allah Ta'ala tetap juga memberikan kepada kita pahala. Ini kita nak. Itu dikatakan, sebab tu jangan kita tangguh urusan amal kita. Urusan amal kita ni apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Naklah kamu segera kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Taala. Segera buat. Tak perlu kita kata nak tangguh-tangguh lah. Terus.
Ya Allah, kita lakukan yang terbaik. Itu tadi untuk apa kita katakan sebagai tanggungjawab kita waktu kita nak memohon keampunan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua dia kata. Yang ketiga ialah mengingatkan syurga dan neraka. Syurga neraka. Pembalasan terakhir kita ini ialah imma syurga ataupun wa imma neraka. Dua ya. Kita minta doa kat Tuhan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Masuk syurga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jauh daripada neraka. Kita minta yang tu. Mengingatkan syurga ni duduk jauh dah bau wangi dia. Begitu juga neraka, duduk jauh pun sudah bahang dia sudah terasa. Sebab itu bab neraka dengan duk cuba-cuba duduk main-main. Allah, neraka terang mana sangat api dia. Jangan begitu. Hak duk ada dekat kita ni, duk api hak dicucuh masak tu 70 kali disimah ayak dah. Tu hak duk ada, itu pun tak ada siapa boleh pegang. Cuba bayangkan neraka. Bayangkan neraka. Sebab tu neraka ni bukan sekat nak masuk. Bukan sekat nak masuk, nak lintas pun tak mau. Na'udzubillah min zalik. Nak lintas pun kita tak mau bab neraka ni. Kerana neraka ni satu azab yang besar, yang berat, yang terpaksa kita hadapi dan kita alami tadi. Kalau neraka, na'udzubillah, kita tak nak masuk dalam situ. Syurga kita nak. Syurga kita nak berangan-angan, kita nak kepada syurga, nak kepada balasan syurga tu kita mau. Kerana atas dunia ni nak syurga ujian sikit lah. Ujian pun tak teruk mana, ujian pun tak teruk mana. Sebab tu Nabi sebut, dia kata, lah hadis dia kata, syurga ini ialah merupakan al-jannah sijnun lil mu'min. Syurga ini merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman. Wa jannatul kafir. Syurga ini ialah jannatu lil kafir, sijnun lil mu'min. Syurga ini ialah penjara bagi orang-orang yang beriman. Dan syurga pula dah. Dunia ini ialah merupakan sijnul mukmin, penjara bagi orang mukmin. Dunia ini. Wa jannatul kafir, dan ia merupakan syurga bagi orang kafir. Kita ni, dunia pada kita ini ialah penjara. Sebab apa penjara? Penjara, orang masuk penjara. Saya baru ni melawat penjara. Satu penjara Kajang, satu penjara kat Sungai Buloh, pergi santuni banduan-banduan sana. Tapi saya tengok budak, alhamdulillah, makin dia patut dengan, insyaAllah ada yang nak kena tunggu hukum mati, kes bunuh orang. Tengok muka tu dia tak percaya, muka baik.
Mungkin muka baik dah apabila mereka duduk situ lama kan, dengan progres semayangnya tak tinggal sebagainya. Mungkin tak apalah. Kerana nilaian amal seorang itu ialah di ujung, bukan awal. Bukan awal, nilaian ujung. Innamal a'malu bil khawatim. Setiap amalan itu dinilainya adalah di ujung. Di ujung, bukan awal. Kerana ada orang yang awalnya warak, baik, saleh, salehah, tapi berakhir dengan jahat. Ada, na'udzubillah. Ada orang yang jahat pada peringkat awal kan, awal dia belah halu kongsu, cakap lomba, Bukit Merah dia pegang. Masuk kedai tu tak perlu bayar, tokek pun tak mau ditanya nak bayar, kau tidak berselerak dengan meja-meja. Punya Samsin ni waktu tu. Tapi akhirnya pada waktu tua dia diinsaf. Ada orang kat kampung tu mati ya. Dia punya cukup Samsin. Kalau anak dia bergaduh bertumbuk, tak menang, dia hambat balik hampir bertumbuk lagi. Punya Samsin pak dia tu. Kalau dia tengok orang duk bergaduh dalam kedai kopi, duk bertekak lama, tak bergaduh, tak bertumbuk lagi, dua-dua ada spark. Siapa lama bergaduh kan? Punya nak cerita Samsin ni tuan-tuan. Tapi apabila dia insaf, Masya Allah, Masya Allah, akak hayat dia matilah husnul khatimah. Pergi kuliah setiap kali kuliah subuh semain jemaah bagian. Ni kita katakan tadi ialah hak nilai ni di ujung. Ada hak orang baik awal, tapi akhirnya buruk. Jangan pula kita pula cerita-cerita pula, tak apalah ustaz, awal-awal ni saya enjoy lah ustaz, tua-tua saya taubat lah. Kalau hang tu hang tahu mati bila, tak apa. Yang siapa dia pun tak boleh beritahu ni. Saya dengan kakak-kakak semua hak berumur sikit pada saya ni, kakak mati dulu, itu adat kata lah. Tapi mungkin saya pergi dulu kan. Adat macam tu lah, umur lebih tua saya meninggal dulu, tapi belum tentu juga. Tak ada siapa pun tahu mati bila, tak ada siapa pun tahu. Tak ada orang kata ada ukur ni, hang ni pegang tapak tangan ni tahun 20-30 hang mati. Tak ada siapa beritahu, tak ada apa tahu. Sebab tu kita katakan tadi ialah kita mengingatkan tentang balasan syurga, neraka, ingatkan gitu. Sebab tu Khalifah Umar Ibn Aziz, salah seorang khalifah yang adil dalam kerajaan pemerintahan dinasti kerajaan Umayyah. Dia adil. Orang baik ni dia tak lama merintah, dia 2 tahun setengah. Zaman dia, zaman cukup adil, baik. Dia seorang zuhud, seorang yang baik. Dia malam-malam tu dia tak boleh lena. Kadang-kadang sampai malam-malam dia duduk berjalan, fikir, orang tanya pasal apa tak lena. Isteri dia tanya pasal apa tak lena. Dia kata macam mana nak lena. Dia kata kematian sedang memburu aku. Tu kira dia tu. Tu kira dia yang Masya Allah, orang ingat kisah dia. Sebab tu dia dianggap sebagai Khalifah Ar-Rashidin yang kelima, selain daripada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Dia pasal pemerintahan dia itu membawa kembali apa yang dibawa oleh pemerintahan yang sebelum daripada itu. Itu dia nak menggambarkan tentang dia sendiri tu tak boleh lena duk fikir bab takut neraka, azab neraka. Dia kata macam mana nak boleh lena takutnya.
dia. Sebab itulah apabila kita bagi model pemerintahan di dalam pemimpin di dalam Islam ni ada model dia, contoh dia yang pernah tunjuk selain daripada Nabi SAW, daripada Khulafaur Rasyidin, dan juga daripada Sayyidina Umar Abdul Aziz. Maka kita dapat tengok juga tu contoh dia. Walaupun kita hebat macam mana pun, macam selalu saya sebut, dia kata memanglah saya untuk berhajat nak jadi macam Umar Abdul Aziz, tapi tidak capai bab tu. Tapi nak sebutnya kita ada orang panggil apa, skema dia. Kalau kita jadi cikgu semua ni, kita korek paper, korek kertas tu kan, ada skema ditetapkan oleh bahagian peperiksaan. Tak ada seorang pun yang jawab 100%, 100% sebiji-sebiji apa yang tulis dalam budak-budak yang jawapan periksa dengan skema. Hak syibih-syibih tu adalah ni kita ni ada contoh kita yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar Abdul Aziz kepada kita, tunjuk gitu. Namun kita mesti, walaupun kita tak boleh capai macam dia, kita cuba berusaha untuk nak jadi macam dia. Muhammad Aziz ni yang adil pemerintahan dan sebagainya, itu pun dia tak boleh lena. Duk fikir berkenaan dengan azab neraka. Neraka tadi. Baik. Kemudian yang keempatnya, ingatkan kubur. Kita mengingatkan kepada kubur kerana itu ialah mukaddimah kepada kiamat. Ingat kepada kubur. Itu salah satu daripada, kita kata, kita nak mengingat kepada mati. Sebab itulah Nabi SAW dia menggalakkan untuk kita itu menziarahi kubur. Mula-mula memang baginda larang orang pergi ziarah kubur waktu itu. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku larang. Lepas tu Nabi kata fazuruha. Ziarahlah, kerana kamu ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Ingat kepada kematian. Kita tengok kubur selalu sebut kata Assalamualaikum ya ahlul kubur. Kubur, ahli kubur. Antumus sabiqun, kamu pergi dulu. Wa nahnu lahiqun, kami kemudian lepas ni ikut. Kami akan mai juga ikut awak. Jejak langkah yang kamu lakukan itu akan aku ikut lepas ni. Itu semua nak mengingatkan kepada kita tentang kematian, tentang kubur sendiri. Kubur ni merupakan mukaddimah. Satu hari Nabi SAW dia lalu ke kubur. Nabi beritahu orang dalam kubur ni, ahli kubur ni dan diseksa oleh Allah. Punca diseksa oleh Allah Ta'ala kerana dia tidak bersihkan kencing dia dengan baik. Nabi kata istanzahu minal bauli fa inna azabal qabri minhu, kata Nabi. Naklah kamu bersihkan kencing kamu tu dengan baik, kerana ada dari kalangan mereka yang azab kuburnya tadi kerana mereka tak bersihkan kencing dengan baik. Sebab tu kalau kita ni kencing, bagi laki-laki dia kencing berdiri sebenarnya dia tak bersih, tak suci, dan dia boleh mendatangkan penyakit macam-macam. Kerana air kencing itu di situ terkumpulnya garam yang boleh menyebabkan penyakit batu karang, prostat, semua punca situ. Nabi ajak kepada kita cara nak kena bersih kencing dengan baik. Nabi kata sebahagian daripada kena azab, dia kata kubur, ahli kubur tu kena azab dia pasal dia tidak bersih dengan baik. Sebab tu kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, bab yang awal sekali
dia bincang bab taharah. Bersih dulu. Bincang bab bersih dulu. Bersih dulu. Karena kebersihan ini ialah merupakan menyebabkan sah atau tidaknya solat atau ibadat kita. Kita kena bersih dengan baik dan elok. Ini arahan daripada Nabi SAW kepada kita. Tak boleh untuk kita nak menjadikan orang yang tidak bersih. Sebab tu kalau boleh di rumah kita tu kena ada, dalam bilik air tu kena ada slipper dan tandas. Kalau rumah kita pula ada anak kecil ramai, pakailah slipper pula, hak lain pula luar tu untuk sampai ke sejadah. Sampai ke sejadah. Maksudnya kita nak ibadat dengan Tuhan. Nak ibadat dengan Tuhan. Anak-anak kita pun suruh didik supaya mereka ni bersihkan diri dia. Keluar daripada tandas, basuh kaki elok. Jangan duduk. Dia mai ke surau masjid pun sama, dia kena jaga. Itu soal faham kebersihan. Dia kena jaga. Gitu. Dan Nabi beritahu orang yang setengah daripada azab kubur tu kerana dia tak bersihnya najis kencing dia. Kencing dia tadi. Nak ceritanya ialah kubur itu ialah merupakan mukaddimah kepada kiamat. Orang yang selamat daripada azab kubur, dia akan selamat di akhirat nanti. Nabi kata, siapa yang selamat daripada azab kubur, dia akan selamat juga di akhirat. Itu kita berdoa, waktu doa tahlil kita baca, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu min hufrati minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kuburnya itu salah satu pertaman-taman surga, dan jangan jadikan kuburnya daripada lubang neraka. Hendak supaya kubur tu dah menjadi sebahagian dari pertaman surga. Itu yang kita hendak. Taman surga. Yang kita maunya macam tu. Supaya dia menjadi sebahagian daripada taman surga yang kita nak. Dan jangan jadikan kubur dia tu daripada lubang neraka. Pasal kubur ni merupakan dah ada. Bila duduk situ sebagai taman surga, Masya Allah, alhamdulillah, situ yang kita nak. Itulah amalan yang kita nak bawa untuk nak menuju situ. Sehingga kan ada seorang ahli tasawuf lah, yang bernama Ibn Samak Al-Wa'is. Ibn Samak Al-Wa'is ni di tengah-tengah rumah dia tu ada, dia korek lubang kubur. Korek lubang kubur. Waktu kadang-kadang dia rasakan amalan dia tak pun cukup, dia lalai sebagainya, dia duduk baring dalam kubur. Dia membayangkan dia duduk di dalam liang lahat dalam kubur. Duduk dalam kubur. Supaya dia nak mengingatkan tentang mukaddimah kepada kubur tu sudah ada. Itu cara mereka nak mengingatkan kepada kematian. Mereka tahu itu baru nak pura-pura, orang panggil apa dalam konteks kita sebut tadi, sebagai hal yang nak menampakkan tentang baru, kita katakan sebagai untuk nak kubur yang dia buat tadi bukanlah hak betul-betul mati lagi, baru dia duduk menjadikan sebagai satu lakonan untuk dia nak mengingatkan tentang betapa kubur itu adalah merupakan mukaddimah kepada kiamat itu sendiri. Dan yang seterusnya, yang kelima, tadi kubur, ingatkan neraka yang seksanya tidak mati. Maksud dia neraka ni hidup, dia tak mati. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha ayat 74, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Surah Taha ayat 74, sebenarnya siapa yang datang kepada Tuhannya pada hari akhirat sedangkan ia bersalah, maka sesungguhnya adalah baginya neraka jahanam yang tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup.
Maksud dia tak mati. Maksud dia tak hidup, maka dia tak mati lah. Itulah neraka. Siksaan yang begitu dahsyat yang akan datang, orang yang datang kepada Tuhan dia besok dalam keadaan mujrim, dalam keadaan dia berdosa, dalam keadaan dia buat maksiat, dalam keadaan dia derhaka dengan Allah Ta'ala. Fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Dan neraka ni pula dimasukkan itu neraka yang tidak mati dan juga tidak hidup. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dikatakan sebagai nak mengingatkan tentang neraka Jahannam itu. Neraka itu dia tidak mati dan tidak hidup, dia kata. Penyiksaan dia. Dan bila mati pula dia tak ada dah, dia nak balik. Mati sekali, hidup pun sekali. Mati pun sekali, hidup pun sekali. Kita tak nak jadi macam orang kafir, orang-orang yang tak beriman, tuan-tuan. Dia besok dia nak balik. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Ya Allah, ya Tuhanku, boleh tak aku nak balik atas dunia? Aku nak balik ke Lopong Su, aku nak balik ke Cakap Lobak, aku nak balik ke Bagan Serai, aku nak balik ke Parit Mentarang, aku nak balik ke Sungai Dungun, aku nak balik kepada Parit Ajiami. Aku nak balik apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku nak balik ni pasal aku nak beramal dengan dulu aku tak buat. Dulu aku tak sembahyang, boleh tak aku nak balik ke Bagan Serai, aku nak sembahyang. Dulu aku tak menutup aurat, aku tak menjaga apa sebagai amalan-amalan aku balik nak balik. Tak ada. Sebab dia kata mati pun sekali, hidup pun sekali. Sebab tu kita peluang yang ada kepada kita ini menjadikan kita adalah terdiri dari kalangan orang-orang yang melakukan amal ini ialah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak nak nanti penyesalan kita besok, penyesalan nak balik, nak beramal. Tak ada dah nak beramal apa lagi. Kita tak beramal dah. Kerana kita hanyalah mati sekali, hidup pun sekali. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita bincang ni ialah semua kita akan hadapi, semua kita akan alami, semua kalah. Kematian ni sakit. Sebab tu Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, aku tak cemburulah kalau aku tengok orang mati dalam keadaan yang senang. Pasal aku tengok baginda sallallahu alaihi wasallam pun meninggal, aku sakit. Batu baginda tuan-tuan confirm syurga. Sakit mati. Mati sakit. Sakit mati ni. Sebab itulah waktu nak mati disunatkan kepada kita talqin. Talqin maknanya laqinu mautakum la ilaha illallah. Naklah kamu talqin dengan la ilaha illallah bagi orang nak menghadapi mati. Kita bisik di telinga dia, la ilaha illallah. Bisik telinga dia. Tak apalah, walaupun dia tak bergerak mulut, harap dia dapat dengar hati dia. Lepas tu pula, lepas ketika tu agak tu buat lagi sampai dah habis umur, la ilaha illallah. Tu kita talqin kat dia. Kerana waktu itu Iblis dah janji dah,
inilah peluang terakhir untuk aku nak ajak dia nak masuk dengan geng aku, nak masuk puak aku, nak masuk neraka dengan aku. Kerana iblis ni dia cukup dendam. Dia kata aku ni masuk neraka ni sebab anak Adam. Sekarang ni aku juga untuk nak ajak anak Adam masuk dengan aku, kerana Adam lah menyebabkan aku masuk neraka. Sebab tu iblis kata, boleh tak aku nak ajak, tangguh sekejap supaya aku dapat nyawa aku panjang sikit pun, dapat untuk nak hasut anak-anak Adam supaya masuk dengan aku, boleh? Sebab tu dia hasut kita, na'udzubillah. Itulah waktu tu dalam pertarungan, na'udzubillah, waktu lah kita nak supaya mengakhiri kalam kita itu dengan la ilaha illallah. Itu tanda ujian yang besar. Sunatkan kepada kita ambil air, letakkan mulut, cukup dahaga, orang nak meninggal cukup dahaga, ambil sikit lah. Janganlah tuan-tuan telan bubuh ni kan, mati pula cepat kan. Ambil sikit-sikit lah pada dia tu untuk bubuh kat dia kan, supaya dia basah. Waktu tu haus, waktu tu iblis juga nak hasut dia, dan kita pula ajar talqin kepada dalam bentuk yang macam tu. Jadi itulah tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya rasa apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan peringatan untuk diri saya lah terutamanya, dan juga kepada ibu-ibu, bapa-bapa yang hadir pada hari ini, kerana sudi untuk jadi pendengar yang baik pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita pahala, dan para malaikat juga turut sama-sama dengan kita, insya-Allah. Itulah saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi